Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Firman Allah yang bermaksud, dan Allah tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedang engkau wahai Muhammad ada bersama mereka. Dan Allah selama-lamanya tidak akan menyiksa mereka sedang mereka sentiasa beristighfar, yakni meminta ampun kepadaku. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati sekalian ahli keluarga saya, yang saya hormati dikasihi ibunda yang tercinta, yang hormati dikasihi adik-adik, kasih sayangi adik-beradik, sahabat handai, khususnya muslimin muslimat, sina pendengar yang saya hormati lagi yang dimuliakan, yang sudi mendengar mau'izah ataupun yang terdengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar kemampuan yang Allah berikan kepada saya dengan kepakiran ilmu. Mudah-mudahan memberi pengajaran kepada saya dan ahli keluarga dan pada kita sekalian, insya-Allah. Allahumma amin. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, saya meneruskan lagi kitab yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz bin Ni'mat, seorang ulama yang telah kembali ke rahmatullah, tapi meninggalkan buku karangannya. Banyak buku karangannya yang dia tinggalkan, yang menjadi panduan, yang menjadi pengajaran kepada kita yang hidup. Dan mudah-mudahan dengan bacaan kitabnya ini pahalanya akan mengalir kepadanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah meletakkan rohnya di kalangan mereka-mereka yang beriman. Allahumma amin. Tajuknya ialah berkaitan dengan persiapan menghadapi kematian. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Tuan Guru mengatakan bahawa umur dan rezeki tidak akan berpisah. Setiap manusia telah dijanjikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup. Tetapi apabila malaikat Israel tidak membawa rezeki lagi untuk seseorang sebagaimana lazimnya, ini berarti ajalnya hampir tiba. Ketika itu malaikat maut pun melaksanakan tugasnya mencabut roh manusia tersebut seperti yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu bahawa setiap manusia yang Allah lahirkan ke muka bumi ini, Allah dah tentukan rezekinya. Allah dah tentukan umurnya. Allah dah tentukan jodohnya, tempat kematiannya di mana tanah perkuburannya. Semuanya Allah tentukan, Allah tetapkan. Kemudian apabila malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membawa rezeki kepadanya sebagaimana lazimnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat Mikail, yang tugasnya ialah membawa rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka jika rezeki itu tidak sampai lagi kepada manusia, maka tugas itu akan diambil alihlah oleh malaikat maut, iaitu malaikat Israel. Tugas malaikat Israel ini ialah untuk
mencabut nyawa. Sebab tugas malaikat yang kita semua pun tahu bahawa 10 malaikat yang utama ini kita wajib tahu. 10 malaikat. Malaikat ni banyak. Banyak. Tak terbilang, tak terhitung. Tapi antara banyak yang tak terhitung itu, 10 malaikat ini perlu kita tahu. Bahkan wajib kita tahu. Di antara dikatakan sebagai ketua-ketua malaikat. Malaikat-malaikat yang utama. Malaikat-malaikat yang utama, dan ketua sekali pada malaikat-malaikat yang utama itu ialah malaikat Jibril alaihissalam. Dan di bawah malaikat Jibril ini adalah malaikat Israfil, malaikat Mikail, Munkar Nakir, Malik Ridwan. 10 malaikat yang utama itu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, jika itu apabila rezeki telah tidak sampai kepada kita, maka kita kata dah tak boleh masuk dalam badan kita, maka akan dekatlah kita dengan kematian. Akan diambil alih pula oleh malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israel. Itu malaikat maut. Meskipun malaikat maut tidak bertugas selain mencabut roh, namun pada hakikatnya yang mematikan setiap bernyawa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tugas malaikat maut ini, malaikat Israel ini ditugaskan untuk mencabut nyawa, tapi dia tidak boleh mencabut nyawa tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jugalah rezeki semua malaikat yang lain pun, termasuk malaikat Mikail pun, dia tidak juga boleh memberi rezeki kecuali tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membawa tugas yang diizinkan, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru mereka melaksanakan tugas. Sebab mereka pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mereka yang menentukan rezeki kita. Mereka menjalankan rezeki, menunaikan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu malaikat maut pun dia tidak boleh mengambil nyawa kita tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada hakikatnya yang mematikan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Walaupun tugas malaikat Israel ini mencabut nyawa, tapi hakikat yang sebenarnya adalah Allah jua yang nyawa kita di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala juga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu yuhyi wa yumit, wallahu bima ta'maluna basir. Boleh rujuk dalam surah Al-Imran ayat 156. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Maknanya Allah yang yuhyi wa yumit. Allah lah yang mematikan, dan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit. Dan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Makna daripada mafhum ayat ini, Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Boleh rujuk dalam surah Az-Zumar, dalam surah Az-Zumar. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa. Allah memegang jiwa manusia. Allah memegang jiwa manusia ketika matinya, dan memegang jiwa manusia yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahankan jiwa manusia, tahanlah jiwa manusia, dan dialah yang menahan jiwa manusia yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia juga yang melepaskan jiwa yang lain apabila sampai yang ditentukan. Maksudnya di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala
nyawa manusia. Genggaman ni bukan maksud tangan tak, di bawah kekuasaan. Genggaman ni bawah kekuasaan Allah. Bukan kata genggam macam ni, tak boleh. Tak boleh kita sama dengan manusia, genggam manusia ni. Tak. Bawah kekuasaan Allah SWT. Nyawa kita di bawah kekuasaan Allah SWT. Jadi Allah memegang jiwa manusia itu di genggaman Allah. Nyawa kita di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sebelum mati. Sebelum mati itu iaitu ketika mana kita tidur. Tidur itu mati kecil. Di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kita waktu kita tidur itu. Dan Allah menahannya. Kemudian juga bila dia mati sampai waktu yang ditetapkan kematiannya, dia melepaskan jiwa yang ditentukan, waktu yang ditentukan itu. Telah sampai ajalnya Allah lepaskan. Mana mati yang sebenar, hakikat mati yang benar-benar mati. Maka dia meninggalkan dunia. Waktu kita tidur, dia pegang nyawa kita. Maknanya dia tahan jiwa kita itu. Dan apabila sampai masa dia nak lepaskan nyawa kita, dia lepas. Dia lepas tu maknanya mati yang hakikat yang sebenar. Mati yang sebenar lah, mati yang betul-betul mati lah. Kalau dia tidur ni mati yang kecil. Roh dan jiwa itu suatu zat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia saja yang mengetahui hakikat dan rahsianya. Roh ini adalah hakikatnya adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi roh manusia ini sentiasa di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja ketika manusia menemui ajalnya, tetapi juga semasa hayat manusia. Malah ketika manusia sedang lena dibuat oleh mimpi, roh itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak mati sakit macam mana pun dia sakit. Memang dia sakit. Kita uzurlah sakit. Tapi jika Allah menahan rohnya, dia tak akan mati. Kalau dia tak sakit pun, kalau Allah nak melepaskan rohnya, dia mati. Sebab roh ni di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia. Termasuk kita, saya, semua kali. Sama ada sihat tak sihat, semua di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah genggam roh kita itu, tak lepaskan, makna kita hidup. Walaupun apa penyakit kita sekalipun. Bagaimana kronik sekalipun. Tapi jika Allah lepaskan roh itu, maka habislah. Walaupun kita tidak sakit, walaupun kita sakit, kalau Allah nak lepaskan, sampai masa Allah lepaskan. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai masanya, maka Allah tidak lewatkan, Allah tak cepatkan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu hendak lari daripadanya itu sentiasa mengejar kamu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa itu akan mati. Itu banyak dalam ayat Al-Quran bab kematian. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagai makluman, sebagai pengetahuan, sebagai pengajaran bagi kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam kitab induk dia, iaitu Al-Quranul Karim, yang menjadi panduan hidup kita manusia, menjadi panduan hidup, menjadi kitab rujukan kita orang Islam. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sebagaimana ruh itu dicabut dari jasad manusia, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zumar dan Al-Imran. Kedua-dua ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah sendiri yang memegang. Dua-dua ayat tadi yang saya baca dalam surah Az-Zumar dan surah Al-Imran nak menunjukkan bahawa nyawa kita itu Allah sendiri yang pegang. Di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menunjukkan bahawa Allah sendiri yang mencabut nyawa manusia.
Dia tidak mewakilkan kepada Israel dan juga malaikat-malaikat pembantu yang lain. Dia tak mewakilkan. Kalau dia nak mencabut nyawa manusia, dia sendiri boleh cabut. Dia sendiri boleh cabut dan hendak cabut. Begitu. Sebab Allahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Mana Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah tidak mengatakan bahawa Allah yang menghidupkan dan malaikat yang mematikan. Tak ada. Allah sebut Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Mana di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali dunia ini, semua sekali perjalanan hidup kita Allah yang tentukan. Tidak ada makhluk yang lain yang Allah tidak bersyarikat dengan sesiapa dalam menentukan rezeki dan menentukan umur. Allah tak bersyarikat. Dia sendiri. Dia tunggal. Dia esa. Kalau kita mengaji sifat 20 itu sifat-sifat Allah itu dia tidak bersyarikat. Muslimin muslimat bersyarikat ni maknanya dia tidak bersekutu dengan sesiapa dalam melaksanakan tugasnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Selain itu dalam banyak ayat yang lain menyatakan bahawa malaikat maut yang mencabut roh manusia ketika matinya. Namun begitu dalam banyak ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan kepada malaikatnya. Malaikat-malaikat yang diciptakannya, malaikat-malaikat yang diberikan tugas. Yang malaikat ini malaikatun syidadun ghilazun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini adalah makhluk yang taat. Malaikat ini adalah makhluk yang taat kepada Allah. La ya'sunallah, mereka tak buat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan tugas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk yang taat kepada Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Namun begitu dalam ayat, banyak ayat tugas mencabut nyawa ini Allah serahkan kepada malaikat Israel. Malaikat maut yang mencabut manusia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum. Sesungguhnya orang yang diwafatkan, dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi mereka sendiri. Ini dalam surah An-Nisa. Maknanya ayat ini menunjukkan bahawa sesungguhnya orang yang diwafatkan, dimatikan oleh malaikat. Maknanya ada malaikat yang akan mengambil nyawa kita. Dan malaikat itu Allah tugaskan kepada malaikat Israel. Pada ayat lain pula, Al-Quran menyatakan bahawa yang mencabut nyawa disebut rusuluna. Ada juga ayat lain dalam Al-Quran Allah menerangkan lagi. Nak menjelaskan lagi bahawa yang mencabut nyawa disebut rusuluna, iaitu pembantu-pembantu kami. Iaitu pembantu-pembantu kami itu siapa? Pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala. Terdiri daripada malaikat-malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya, dan diutusnya kepadanya malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh pembantu-pembantu kami, yakni malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak lalai terhadap kewajipannya. Di sini Allah nak menunjukkan bahawa dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Ini Allah lah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas semua hamba-hambanya yang diutuskan. Dan ada malaikat-malaikat yang diutuskan kepadamu, malaikat-malaikat penjaga. Diutuskan kepada kita ini malaikat-malaikat penjaga, iaitu apabila datang kematian pada salah seorang kepada kita, ia diwafatkan oleh pembantu-pembantu kami. Disebut rusuluna.
Bila sebut rusuluna ni pembantu-pembantu kami, banyak jamak, ramai. Dan malaikat-malaikat kami itu, rusuluna itu tidak lalai terhadap kewajipannya. Maknanya dalam mencabut nyawa ini bukan saja malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketua daripada segala ketua. Di bawah Jibril itu ada lagi malaikat-malaikat yang akan membantu Jibril alaihissalam. Bukan, minta maaf. Malaikat Israel ketua dalam mencabut nyawa, dan di bawah malaikat Israel itu lagi ada malaikat-malaikat yang lain yang ramai yang akan mencabut nyawa, membantu malaikat Israel. Sebab itu disebut rusuluna. Bukan makna Israel itu tidak mencabut nyawa, dia yang ketua sekali. Ada masa dia ambil nyawa, dia sendiri yang cabut. Ada masa pembantu-pembantunya yang akan mencabut. Pembantu-pembantunya ramai lah. Pembantu-pembantu dia ada kumpulan-kumpulan yang ditugaskan, yang Allah tetapkan sebagai untuk mencabut nyawa manusia. Tapi ketuanya adalah malaikat Israel. Ayat 61 ini ayat Al-An'am ini nak menjelaskan bahawa tugas mencabut roh manusia itu bukan saja dilakukan oleh malaikat maut. Kata pengarang Tonggo ini nak menunjukkan kepada kita bahawa tugas mencabut nyawa ini bukan saja tugas malaikat maut ataupun malaikat Israel, tetapi juga dia dilakukan oleh pembantu-pembantu. Justru itu, meskipun ditakdirkan berlaku kematian serentak berjuta manusia dalam satu ketika, kita tak heran. Kadang-kadang ada manusia yang heran kenapa, macam mana malaikat Israel boleh mencabut nyawa dalam satu ketika. Ratus orang mati, negara ni mati, negara ni mati, tempat ni mati, tempat ni mati dalam serentak. Macam mana malaikat ambil? Sedangkan dia seorang. Di sana ada pembantu-pembantu, Allah sebut. Sebab itu tak heran, pembantu-pembantunya ramai. Yang hanya Allah yang mengetahui. Pembantu-pembantu Israel ini Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui bilangan banyak mana. Sebab itu tak heran, pembantu-pembantu yang akan mengambil nyawa tadi, pembantu-pembantu tadilah yang akan ambil nyawa. Semua yang Allah nak ambil nyawa itu dah sampai masa dia. Apabila dilihat catatan manusia itu sampai hanya setakat itu saja umur dia, maka malaikat-malaikat tadi akan pergi mengambil nyawa manusia tadi. Ada yang malaikat Israel ambil, dan ada sendiri yang Allah ambil. Ada maknanya ada tiga. Nyawa kita ni Allah sendiri ambil, malaikat Israel ambil, dan rusuluna, iaitu pembantu-pembantu malaikat. Sebab itu tak heran malaikat mati yang ramai ini bukan saja tugas Jibril. Malaikat-malaikat lain pun ambil nyawa juga. Yang membantu malaikat Jibril alaihissalam. Yang membantu malaikat Israel alaihissalam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sebab itu jangan kita heran. Jangan kita heran. Kuasa Allah SWT kadang-kadang benda ni ghaib. Benda ghaib ni jangan terlampau kita fikir. Tapi Allah sebut macam itulah. Rusuluna ni pembantu-pembantu pada malaikat Israel. Macam kita lah, kita pun ada pembantu-pembantu kita. Kita buat kerja ni ada pembantu-pembantu kita. Bukan kita tak boleh buat kerja, tapi kita ada pembantu-pembantu kita yang membantu kita. Allah nak wafatkan manusia ini tanpa bantuan siapa pun dia boleh wafatkan dalam satu ketika, dalam satu saat, dan tak sampai satu saat. Dengan sifat kun fayakun dia, boleh mati serentak di mana tempat pun. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah bagikan tugas itu pada malaikat Jibril. Allah bagikan kepada pembantu-pembantunya, iaitu malaikat-malaikat. Sebab itu kerja tugas malaikat-malaikat. Tugas kita manusia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas malaikat pun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping melaksanakan tugas-tugas yang Allah tetapkan kepada mereka untuk mencatat amalan, mencatat amalan kita baik ataupun tak baik. Ada malaikat itu menjaga syurga, neraka, dan ada yang menyoal manusia di dalam kubur, iaitu malaikat munkar dan nakir. Semua itu ada yang membawa rezeki yang kepada manusia yang Allah tetapkan. Semua itu ada yang menyampaikan wahyu, iaitu malaikat Jibril, ketua malaikat. Semua itu ada tugas masing-masing.
Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, di sini tahulah kita bahawa dalam mengambil nyawa ini Allah sendiri yang mengambil, malaikat malaikat Israel sendiri yang mengambil, dan malaikat Rusuluna, pembantu-pembantu pada malaikat Israel yang mengambil. Ada tiga, ada tiga kumpulan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, diibaratkan mereka itu malaikat, iaitu malaikat Israel dan pembantu-pembantunya adalah ibarat sebagai satu skuad, sebuah pasukan yang bertugas untuk mengambil nyawa manusia. Bukan saja nyawa manusia, nyawa-nyawa yang hidup ni lah, makhluk yang hidup ni. Seorang ulama bernama Al-Kalbi mentafsirkan tentang bagaimana ruh manusia dicabut oleh para malaikat. Bahawa malaikat maut itu sentiasa meneliti rekod catatan seorang. Seorang ulama iaitu bernama Al-Kalbi mentafsirkan tentang bagaimana manusia itu ketika mana ruh mereka nak dicabut, malaikat sentiasa melihat catatan. Dalam catatan yang Allah berikan kepada mereka, siapa yang hari ini yang nak dicabut nyawa mereka. Dah ada buku catatan tu. Dan buku catatan itu bukan ditulis oleh malaikat. Buku catatan itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang umur manusia yang ada di muka bumi ini. Allah catat dah. Cuma mereka meneliti saja. Tugas malaikat maut ini meneliti saja. Siapa-siapa waktu mana, bila, kita pun tak tahu waktu mana. Ini rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mencatat, mereka melihat catatan itu. Bila sampai waktunya, mereka mencatat di bawah pergi ambil nyawa lah. Dikatakan catatan itu Allah catatkan pada malam nisfu Syaban. Ada kata ulama, Allah catatkan amalan kita, umur kita, rezeki kita ini di malam nisfu Syaban. Dan ada ulama yang menyatakan bahawa di malam Lailatul Qadar, iaitu dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, apabila ruh, bila sampai masa seseorang itu nak sampai umur dia dah, nak sampai saat kematian dah tak lama dah, malaikat menyuruh sekalian ruh manusia yang Allah nak ambil nyawa tu, Allah seruan malaikat tu, seluruh manusia yang nak diambil nyawa itu. Ada dikatakan bahawa seminggu, ada yang kata 40 hari telah diseru oleh malaikat. Tapi manusia tidak mendengar. Jin dan manusia tidak mendengar. Yang mendengar makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Tapi mereka tidak dapat bercakap. Macam haiwan, lembu, kerbau sebagainya, mereka tidak dapat bercakap. Mereka cuma dapat mendengar. Sebab mereka mendengar pun mereka tidak ada taklif kata mereka. Manusia, jin dan manusia ni ada taklif. Mereka ada tanggungjawab kepada Allah SWT. Sebab tu Allah tak bagi dengar. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, seru dah. Bila umur 40 hari lagi nak meninggal tu, kata ulama, malaikat tu yang nak mencabut ruh dah seru dah. Ruh kita ni. Dia seru dah. Bahawa saat perpisahan ruh dengan jasad ni telah hampir. 40 hari kita kata, kalau 40 hari ni bukan lama dah. Kalau seminggu pun lagi tak lama. Ruh tu dah dipanggil oleh malaikat. Bahawa tak lama dah kehidupan kamu. Sebagaimana dikatakan Tuan Guru ini, sebagaimana penternak yang memanggil binatang ternaknya dengan menggunakan berbagai bahasa isyarat tertentu. Tuan Guru, Datuk almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Nikmat, dia buat ibarat, satu analogi yang senang kita faham. Ibarat macam mana penternak dia menternak haiwan ternakan yang jinak seperti lembu, kerbau dan kambing sebagainya. Kalau jinak, tuan dia pergi pun haiwan tadi yang akan banyak tu akan balik. Kadang-kadang dia dengar mutu tuan dia pergi pun dia tahu dah, ada tuan dia tu suruh dia balik pergi ke kandang. Apatah lagi kalau bunyi bagi isyarat tertentu, dia bunyi tertentu, orang yang bela haiwan ternakan ni tahulah. Yang bela banyak-banyak tu dia tahu. Ada. Dia ada tanda dia. Kalau macam mana dia nak suruh haiwan ternakan itu balik, dia ada isyarat, dia ada syarat dia. Pakat balik ya, petang. Pagi lepas, petang balik ke kandang.
Tanpa dia ligan seorang sekok ni tak ligan gitu. Dia bagi syarat. Kadang dia bagi tanda macam-macam lah. Ini orang yang belah lembu, dia tahulah. Macam mana. Lembu tadi yang taat kita kata, akan balik ke kandang. Tuan dia suruh balik, pakat balik semua. Yung balik, pakat pergi kandang. Esok lepas pula. Begitu juga apabila roh tersebut mendengar seruan dan isyarat malaikat maut itu, roh yang nak meninggal seminggu atau 40 hari lagi ni, ya Allah berikan roh yang baik lah. Dia akan tahu. Perasaan dia akan tahu. 40 hari itu dia akan terasa perubahan dalam diri dia. Perubahan dalam diri dia, dia akan terasa. Panggilan malaikat maut tu dia akan terasa dalam diri dia. Bahawa ada satu yang berlain dalam diri dia. Kadang-kadang kita lihat seseorang itu dalam masa akhir-akhir umur dia, satu perubahan berlaku dalam diri. Kita lihat. Selama ni dia sembahyang, dia kata yang sunatnya dia kurang, dia tambahkan yang sunat. Kita pun heran tengok kadang-kadang kawan-kawan kita ke, ahli keluarga kita ke, sembahyang wajib dia sembahyang, tapi yang sunat tu dia lebihkan, akhir-akhir lebih. Rajin sembahyang. Kadang-kadang baca Quran dia rajin. Kemudian dia berjalan, dia jumpa sahabat-sahabat dia yang lama-lama, dia pergi rumah adik-beradik dia yang lama, dia pergi. Jumpa kita, kadang-kadang minta maaf. Ada perubahan tanda-tanda, tapi bagi kita yang hidup ni, bagi kita biasa. Tapi kita rasa, berubahnya kawan. Kita rasa berubahnya kawan aku ni. Tapi perubahan itu kita tidak rasa apa-apa. Kita hanya kata perubahan biasa, perubahan yang baik. Bila meninggal baru kita tahu. Bila dia meninggal, Allah patutlah sejak akhir-akhir nak meninggal tu ada tanda-tanda pelik dalam kehidupan dia. Kita ni manusia, bila dia berubah, bila dia mati baru kita tahu, ada perubahan dalam diri dia. Dah mati dah baru kita tahu tanda perubahan itu. Sebelum mati kita ingat biasa. Sebenarnya sudah ada panggilan dalam diri dia. Dia tahu sebab dia jinak. Kita kata macam dah hati dia jinak tu, dia faham dah. Dia dah faham. Ada satu benda yang tak dalam diri dia. Kadang-kadang dia buat kerja pun, kalau benda-benda pun dia suruh anak-anak dia buat. Ataupun dia banyak upah. Dulu dia rajin kerja, tapi sejak akhir-akhir ni kita lihat jarang dia pergi ke benda. Contoh kalau buat benda dulu lah. Dia duduk di rumah, dia berjalan, dia buat dia pergi semayang, dia berjalan rumah, jumpa saudara mara dia, jumpa adik-adik dia, keluarga dia, banyak dia berjalan, ziarah. Kita lihat pelik lah. Rajin datang rumah, ziarah. Begitulah, macam-macam dia rajin buat kenduri. Macam-macam. Ini nak menunjukkan bahawa perubahan dalam diri dia tu sudah ada. Apabila roh itu dia mendengar dah perubahan dalam diri itu, dia rasa diri dia. Kemudian, tapi tidak semua roh begitu. Roh ni terbagi kepada dua. Ada roh yang sedia untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ada roh dia sedar bahawa ada perubahan dalam diri dia. Ada satu tak kenal dalam diri dia. Dia rasa 40 hari itu dia rasa macam tak tenang. Tak tenang, dia rasa macam sesuatu tak kenal. Tapi bagi dia anggap, biasa yang ni. Mungkin tak sihat. Nanti ubat lega lah. Yang satu lagi tu dia rasa ada perubahan diri dia. Aku ni tak lama ke? Roh yang baik ni dia rasa, aku ni rasa macam mungkin tak lama dah aku berubah pelik rasa diri dia tu. Ada satu perasaan yang berlain dalam diri aku ni. Dia ingat kematian. Yang satu lagi dia tak ingat apa dah. Dia ingat tu benda biasa. 40 hari dia panggil tu anggap benda biasa. Dia ada dua. Dia tidak roh dari golongan tu, dia tak, roh itu dia tak panggil macam mana pun. Kita kata macam lembu tadi, macam haiwan ternakan tadi, panggil macam mana pun dia tak mau masuk kandang. Dia tak mau masuk kandang. Roh yang baik ini dia bersedia sebab dia tahu roh yang baik ini dia bersedia. 40 hari dipanggil itu, maka dia makin baik. Akhir kehidupan dia semakin baik. Akhir kehidupan dia, kita tengok perubahan dia ke arah kebaikan. Sebab roh ini alam roh, kita pun tak mendalami alam roh setakat yang Allah setakat yang Nabi ajar, setakat ulama yang ajar.
Allah pun tak ajak banyak tentang roh ini. Allah pun berfirman, jika orang bertanya tentang ruh padamu wahai Muhammad, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah aku ajar manusia tentang ruh itu, dan tidaklah Allah ajarkan manusia itu tentang ruh padaku kecuali sedikit. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah, jawablah kepada mereka yang bertanya itu bahawa ruh itu adalah urusan Tuhanku, itu urusan Allah, dan tidaklah aku diberi ilmu tentang ruh itu kecuali qalila, sedikit. Ruh ni Allah tak ajak banyak kepada Nabi pun. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ruh yang beriman ini dia tak sabar nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tahu dah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam sana, di alam barzakh. Dia tak sabar. Dia akan masuk, kita kata kubur ini salah satu kebun, kebun syurga. Bayangkan kebun syurga. Dia tak sabar nak pergi dah. Kebun syurga. Kita kebun di dunia ini, kebun, kita kata kebun apa nama? Istana, kebun raja. Taman raja, kita kata taman raja. Taman larangan. Oh, itu pun tak boleh masuk lah. Kita manusia yang umum ni tak boleh masuk taman larangan. Elok kalau kita tengok yang gambar-gambar dulu lah, taman larangan. Itu kebun-kebun, taman-taman untuk raja-raja dan anak-anak raja saja yang boleh masuk kawasan tu. Taman yang elok. Itu di dunia. Ini taman syurga. Taman Allah Subhanahu wa taala yang sediakan kepada orang yang beriman. Masya Allah. Duduk di taman, bukan syurga lagi, duduk di taman. Tu pun dah tak terhingga dah, seronok. Kubur itu ibarat taman-taman syurga bagi orang yang beriman. Di akhirat nanti syurga lain lagi. Ini kubur baru dah diibaratkan duduk dalam taman. Begitu juga sebaliknya. Jika tak beriman, kubur itu ibarat seperti dalam kawah api neraka, gaung api neraka. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kumpulan tersebut. Muslimin musliman rahmati Allah sekalian, orang-orang yang roh mereka ini tidak beriman, ingkar, kafir, tak berislam, dan mereka kadang-kadang yang Islam tapi nama saja Islam, tapi amalan mereka tidak seperti orang Islam. Sebab di akhir zaman ini ada Nabi beritahu satu hadis, jika maaf jika saya silap, la yabqal Islam illa ismuh. Tidak tinggal kekal pada orang Islam itu kecuali nama saja Islam. La yabqal Islam illa ismuh. Nama saja Islam. Tapi amalannya tak menunjukkan dia bahawa dia orang Islam. Namanya Muhammad, namanya Ali, nama Islam, Fatimah. Tapi amalannya tidak menunjukkan bagi orang Islam. Nama saja Islam. La yabqal Islam illa ismuh. Akhir zaman ini. Dia tengok nama orang Islam, tapi perbuatannya seperti perbuatan orang bukan Islam. Sama perbuatan bukan orang Islam. Amalan segi judinya, minum araknya, maksiatnya, halal haram yang tidak dipedulikan. Sama perbuatan macam orang bukan Islam, tapi IC Islam. Itu akhir zaman akan tinggal seperti itu. Itu hadis Nabi SAW. Akhir zaman ini tidak tinggal pada orang Islam itu kecuali namanya Islam, tapi perbuatannya tak Islam. Mudah-mudahan Allah jauhi kita. Kita sekarang ni berada di akhir-akhir zaman ni. Memang kita ni kata akhir-akhir zaman. Akhir-akhir zaman. Akhir-akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Bagi orang yang miskin amal dia tapi kaya dengan maksiat, maka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh yang seperti itu dia gemetar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan nak menyahut panggilan malaikat yang memanggilnya. Malaikat memanggilnya 40 hari sebelum mati itu dia tak peduli. Dia tak macam dia tak pedulinya, dia rasa tak ada apa. Tak ada rasa denyutan panggilan itu.
Tidak rasa apa nama kita kata, dia tidak connect, tidak ada connection. Roh yang beriman ni dia ada connection. Bila panggilan itu ada, dia rasa diri dia ada satu benda yang rasa diri dia tu, ada benda yang kita kata satu benda yang Allah beri dalam diri dia. Orang nak mati tu tahulah dia ada tanda dalam diri dia. Kemudian yang ni yang tak ada connection ni, karan tak ada karan. Malaikat dia suruh pun dia tak karan. Dia ada tanda sakit ke ataupun tanda jiwa dia resah apa, dia kata itu biasa je. Dia tak peduli je. Dia kata ambil ubat lega lah. Ini mereka itu nak mengelak daripada kematian. Mereka tak mau sebab roh mereka ini tidak mau pergi tempat kematian itu. Mereka tahu tempat kematian yang nak pergi, yang nak menanti mereka itu amat mengerikan. Mereka tak mau. Sebab tak peduli saja. Ini Tuan Guru sebut. Roh-roh ahli maksiat itu seperti binatang ternak yang liar. Yang liar. Binatang ternak yang liar. Yang tadi jinak. Ini roh yang tak beriman. Dia roh yang liar, yang tak mau masuk kandang. Walaupun hari sudah petang. Demikianlah keadaan roh tersebut yang terasa bahawa suruhan malaikat itu merupakan satu suruhan malapetaka. Bagi mereka, roh yang maksiat ini, dia kata suruhan malaikat ini satu suruhan yang bawa kecelakaan pada mereka. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat menyeru roh-roh orang yang akan dimatikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dalil bahawa sesungguhnya malaikat menyeru roh-roh yang akan dimatikan itu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan itu telah ada. Sebab itu kita jangan pelik. Kita lihat satu benda yang berlaku pada ayah kita ke atau dia ahli keluarga kita ke, benda-benda yang dia minta bagi sedekah lah, wakaf lah pada anak yatim ke, rumah anak yatim ke, duit dia suruh ambil dari akaun dia. Kita kata nak buat apa ayah ni, banyak sangat ni, sampai 5,000 ni. Tak apa, hang bagi je lah. Kita kata selama ni ayah aku bagi tak banyak ni, kali ni bagi banyak. Ada seruan dalam hati dia tu, dia suruh bagi, kita bagi. Sebab duit dia, kita bagi. Ada tanda, sebab ada tanda dalam diri dia. Kadang-kadang dia nak ajak pergi rumah adik-beradik, kita ikut, kita tolong, kita bantu dia. Sebab kita kata ada panggilan lah hati dia. Kita ada connection lah hati dia. Itu baik, itu bagus. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, terdapat juga manusia di kalangan yang tidak pernah mengingati mati. Dia tidak pernah mengingati mati. Dia tak ingat langsung mati. Dia ingat hidup saja. Kadang menjadi sudah tabiat. Tabiat dia jadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingat hanya untuk kesenangan. Hidup ni hanya untuk senang saja. Kehidupan di dunia ni hanya untuk mencari kesenangan. Bukan nak hidup saja. Dia tak fikir tentang kematian. Dia ingat Allah menjadikan manusia ini hanya untuk seronok-seronok di dunia tanpa ada tujuan. Apabila ditimpa sakit tenat, dia segera mencari rawatan. Bila dia sakit tenat, dia tak fikir ke arah sakit tenat itu adalah tanda-tanda bunga-bunga kematian. Tak, dia anggap tak, ini hanya penyakit. Dan dia kata kalau pergi berubat nanti lega lah. Kalau tak ada kalau dia ada duit yang banyak, dia pergi kepada klinik-klinik yang besar, klinik-klinik yang mahal, klinik-klinik pakar. Dia kata tak apa, boleh lega di sana. Dan dia rasa tak ingat ke arah apa, itu adalah merupakan bunga-bunga kematian. Dia tak fikir. Bukan makna dia sakit tu nak mati, tidak. Ada yang di bawah genggaman Allah Subhanahu Taala saya sebut tadi. Ada yang sakit walaupun tenat, tapi jika Allah tak matikan, tak matikan. Di bawah genggaman Allah Subhanahu Taala, tapi itu sebagai satu peringatan. Sakit itu satu peringatan. Bahkan peringatan mati ini banyak. Rabun, kita dah tua, itu tanda-tanda kita nak tak lama dah. Rambut kita beruban, tanda banyak dah. Pinggang kita lenguh, tak larat, tua, itu tanda-tanda nak mati. Atau tanda peringatan tentang kematian. Allah bagi tanda banyak pada manusia, tapi manusia tidak
ambil ingat tanda-tanda tu tanda. Tanda macam tanda pokok hujan lah. Tanda kita tengok pokok hujan, apabila gelap awan dia, bukan itu baru tanda, tak semestinya hujan lagi, itu tanda. Kita kata kalau gelap, kemudian kita tengok ada pokok hujan, tanda hujan akan turun. Tapi kadang-kadang hujan tak turun, dia hujan turun tempat lain, hujan tak turun tempat kita. Tapi sebagai tanda peringatan. Kalau maknanya kalau tengok pokok hujan tu, kita ambillah baju di rumah kita yang kita sidai tu, takut hujan turun, ambillah baju yang kita sidai jemuran. Takut turun tak turun, alhamdulillah. Ini nak menunjukkan bahawa begitu juga kematian, sebagai tanda kematian. Bukan makna kita akan mati lagi semua di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebagai persiapan, sebagai persiapan supaya bila datang kematian nanti tidaklah kita menjadikan satu penyesalan, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, yang Allah nak letakkan kita tempat yang baik. Mati tempat yang baik, Allah nak letakkan taman-taman syurga. Kita yang mati, yang hidup ni rasa sedih kematian tadi, tapi dia di dalam kubur tadi ni, Allah, dia seronok, dia tak mau baliklah ke dunia ni. Dia bila duduk di taman-taman syurga tu, tak mau baliklah ke dunia. Kalau dia nak hidup balik pun dia tak mau dah, sebab dia akan duduk tempat yang baik dah. Sebab tu kita yang hidup ni saja sedih. Sebab tu dalam Yasin, kalau kita baca surah Yasin ada disebut, apabila dia duduk dalam kubur, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ada satu lagi, ada satu ayat dia kata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapalah yang qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Itu ayat yang di saat ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat tu ketika mana di hari akhirat itu ditiup sangkakala semua orang bangun dari kubur. Dia kata, siapalah yang membangun kami daripada tempat tidur kami ni? Semua manusia semua bangun hari itu. Dalam surah Yasin tu semua bangun, manusia semua bangkit dari kubur. Dia kata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ni? Qalu ya wailana man ba'athana min maqarina hadza ma wa'ala ar-rahman. Ini semua adalah, Allah kata, janji Tuhan dulu. Masa sebelum masa kamu hidup dulu, dalam Quran Allah sebut, inna sa'adah. Semua manusia mati untuk pergi kepada mahsyar. Ni ayat yang saya nak sebut surah Yasin ni, dia mati, dia dibunuh, kemudian dia dibunuh, akhirnya bila dia duduk dalam mati dalam kubur, dia kata, kalaulah orang dunia tahu, kalaulah orang di dunia tahu bahawa Allah bagi ke aku rahmat ni, apa yang aku dapat dalam kubur ni, aku teringin balik nak cerita. Aku teringin nak cerita kat orang apa yang Allah bagi ke aku ni. Padahal dia beriman tak banyak, dia baru masuk Islam. Nabi berdakwah, lalu bila Nabi berdakwah satu kawasan tu, berlaku perdebatan. Bila berlaku perdebatan, akhirnya dia daripada Aqsal Madinah, daripada kota, penjuru kota, kita luar daripada bandar sikit, dia tengok orang bertengkar tadi. Nabi datang bertengkar dengan penduduk kampung tu. Nabi datang berdakwah, tapi mereka ditentang oleh penduduk kampung tu. Dia kawan ni, dia katakan dia ni adalah peladang. Peladang, kita kata macam pesawah lah, kerja kampung ni. Dia sokong Nabi tadi. Dia sokong Nabi tadi. Dia kata yang datang tadi, Rasul ni adalah membawa utusan yang baik ni. Kenapa kamu tentang dia? Kenapa kamu lawan dengan dia, berbahas dengan dia, berbalah dengan dia, sampai kamu nak ancam Rasul-Rasul ni? Akhirnya penduduk kampung tadi marah dekat dia. Kemudian dia mengatakan kepada pengikut orang-orang penduduk bandar tu bahawa aku mengikut Rasul tadi. Aku mengikut Rasul ini. Aku nak mengikut Rasul ajaran ni. Dia tak cakap banyak. Dia kata, aku nak ikut Rasul yang datang ni. Hampa tak mau ikut sudah, aku nak ikut. Akhirnya dia dibunuh. Apabila dia dibunuh,
Maka Allah menceritakan bila dia duduk dalam kubur, dia mengatakan bahawa kalaulah orang di dunia itu tahu apa yang aku dapat ni, alangkah bahagianya, alangkah orang seronoknya aku dapat cerita ke orang di atas dunia ni apa nikmat yang aku dapat. Rujuklah surah Yasin. Ada. Saya tak ada surah Yasin tu, saya tak dapat nak urai. Tapi ada maknanya begitu. Allah bagi satu nikmat dalam kubur yang indah. Yang dia boleh, kalau boleh nak cerita dekat orang di dunia ni, apa yang dia dapat. Dia belum beriman, dia hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus dia dibunuh. Allah masukkan dia dalam syurga. Boleh rujuk surah Yasin. Nikmat dalam syurga, dalam alam barzakh ni satu nikmat. Satu nikmat. Sebab tu roh yang baik ni dia cepat-cepat dia nak pergi ke alam barzakh tu, sebab dia tahu dah nikmat yang Allah nak bagikan itu. Nikmat yang Allah nak sediakan itu. Muslimin muslimat rahmati Allah. Bagi orang yang tak beriman ni, dia tak fikir ke arah itu. Dia takut pada kematian. Apabila dia sakit tenat, dia segera cari rawatan. Memang kita merawat, kita berubat. Allah suruh kita berubat. Ubat ikhtiar. Ikhtiar ni kita kena ikhtiar. Jangan serah pada takdir. Tapi sampai kita ikhtiar, kita berdoa kepada Allah. Dalam sakit ni kita dekatkan diri dengan Allah, sambil juga kita berikhtiar. Jangan ikhtiar saja tanpa berdoa kepada Allah. Dan jangan juga berdoa kepada Allah semata-mata, berdoa tapi tak ikhtiar, tak boleh juga. Kita kena ada ikhtiar, sifat ikhtiar ada. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita usaha dah, azam semua dah, baru kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Bagi orang yang tak ingat pada kematian ni, bila dia sakit teruk, adik-beradik dia pun main. Kadang-kadang adik-beradik dia main ni main ramai lah. Dia terkejut lah. Dia kata, awak main ramai sangat. Dia terkejut. Dia kata, ramai main ni kenapa? Dia boleh cakap lagi pasal tu. Tapi dia sakit dah. Dia tengok, aku bukan mati lagi yang main ramai ni. Adik-beradik dengar kata dia sakit ni, pakat main tengok lah. Bagi yang tak ingat kematian ni, dia rasa takut pula main ramai-ramai ni. Aku bukan mati lagi. Bagi orang yang beriman, dia tak sihat, dia sakit, orang ziarah dia tu, dia seronok. Sebab apa? Main-main ni berdoa dekat dia, bagi semangat dekat dia. Kadang-kadang ada yang baca Yasin tepi dia, ambil Quran baca tepi dia, ada yang minta maaf dekat dia, dia pun minta maaf dekat orang. Itu bagi orang yang beriman, orang yang tak nak rasa apa. Kita ni, sebab itulah kita ni manusia ni kadang-kadang bila tak fikir tentang kematian ni, dia rasa macam tu lah. Orang ramai-ramai ni dia rasa, aku ni akan mati lagi, sakit-sakit orang ramai, dia rasa macam dia takut. Tambahan pula jika ada lagi orang ramai baca Yasin dekat dia. Malam-malam ada keluarga dia suruh orang masjid main baca Yasin, dia lagi takut. Dia sakit ni, dia duduk baring ni, orang baca Yasin lagi dia takut. Dia kata, aku ni bukan mati lagi, kenapa kau nak baca Yasin dekat aku? Bagi orang yang beriman, alhamdulillah lah, orang bakat baca Yasin, dia bakat doa kat dia. Kita ni silap faham. Kita ni kan masyarakat, kita ni kadang-kadang bila kita kata baca Yasin tu bahawa nak mati. Ini kesilapan yang berlaku kadang-kadang. Bukan semua lah. Bukan semua, dan bukan di sini lah, tempat lain lah. Bukan negeri kita, negara kita, tempat-tempat lain. Bila baca Yasin, dia fikir entah mati. Macam juga kita sebut, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ziarah kawan sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bukan mati lagi. Sebab ada istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istilah kematian, seolah-olah mati. Padahal Allah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan saja kematian. Kita kekurangan harta benda, padi kita tak menjadi, kita takut, perasaan takut kita, ada rasa takut sesuatu, kita sebut inna lillahi raji'un. Berlaku kematian, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut dalam Quran, waladabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Allah akan uji. Walanabluwannakum, aku akan uji kamu, kata Allah, minal khauf, dengan ketakutan. Sifat takut tu ada, berani terang mana pun ada juga ketakutan. Manusia berani terang mana pun jika dia berjalan malam, jika dia melihat petir, dia melihat kilat, dia rasa takut. Dia rasa takut, kebentak juga hati dia. Allah uji dengan ketakutan itu. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak salah. Itu ucapan yang Allah sebut. Wal-ju', kelaparan. Dia lapar. Musim kemarau atau musim macam sekarang ini, musim Covid ni, makanan kurang. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat orang yang susah, makanan tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucap macam tu. Atau was-samarat, pokok-pokok tak menjadi, tumbuhan-tumbuhan tak menjadi, padi tak menjadi, pokok tak menjadi, hasil tak seperti dulu, kurang. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah suruh sebut. Kemudian wal anfus ni mana dia ada kekurangan jiwa, kematian. Kita sebut inna lillahi raji'un. Wasamarat, pokok-pokok di tanaman kurang. Wabashiris sabirin, berilah berita gembira pada orang yang sabar. Orang yang sabar itulah orang yang bila dia ketakutan, dia sabar, dia ucap inna lillahi raji'un. Dia sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanaman tak menjadi, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlaku kematian ahli keluarga dia sebut inna lillahi, ataupun pada siapa saja dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah di kalangan orang yang sabar, kata Allah. Beri berita gembira kepada orang yang sabar. Apa ganjaran orang yang sabar ini? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah beri kepada mereka itu ulaika alaihim salawat. Allah salawat kepada mereka. Orang yang sabar ni Allah salawat dekat mereka. Allah salawat dekat orang yang sabar tadi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan Allah beri rahmat pada orang yang sabar tadi. Wa ulaika humul muhtadun. Dan Allah beri petunjuk kepada mereka yang sabar tadi. 3 dia dapat. Allah selawat dekat dia. Ulaika alim salawatun min rabbihim, dan Allah memberi rahmat kepada dia dan dia mendapat petunjuk. 3 ganjaran yang Allah beri kepada orang yang bersabar. Inilah nak menunjukkan kepada kita bahawa kematian ini kita kena terima saat dia, tapi kita tak tahu bila. Kita tidak tahu bila kematian itu berlaku. Kita kena bersedia setiap masa. Mati ni bukan kerana sakit. Mati juga bukan kerana sihat. Hidup pun bukan kerana sakit. Hidup pun bukan kerana sihat. Sampai masa Allah ambil. Walaupun kita sakit macam mana pun, Allah nak beri kehidupan kepada kita, hiduplah kita. Sihat macam mana pun, kalau Allah nak ambil nyawa kita, matilah kita. Cuma bila kita sihat ni, kita dapat beribadat dengan baik. Kita dapat bekerja, menjalankan kewajipan kita sebagai tanggungjawab kita dengan baik, cari rezeki dan sebagainya. Kita boleh beribadat dengan sempurna dan melakukan tugas-tugas kita dengan sempurna. Bila kita sakit ni terhadlah sikit. Tapi Allah berikan kebaikan kepada orang sakit tadi. Jika dia bersabar, dosa-dosa dia akan gugur. Dosa-dosa kecil dia akan gugur. Seperti mana gugurnya daun-daun yang kering dari pokok. Dosa-dosa kecil dia gugur. Setiap hari gugur. Jika dia sabar dengan kesakitan dia, dia redha dengan sakit dia, dengan kesakitan dia itu, dengan ujian itu, akan gugur dosa-dosa kecil. Seperti mana gugur daun-daun kering. Bukan senang nak dapat. Dia tak payah berzikir, tasbih apa. Dengan sabar tu saja dia gugur dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bagi orang yang diuji oleh kesakitan, sabarlah. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Dan di samping itu berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri kesembuhan. Sabar banyak istighfar dalam masa sakit itu, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan di samping itu minta Allah sembuhkan. Semua ni bawah genggaman Allah. Di bawah genggaman Allah. Bila Allah kata nyawa kita masih ada, kehidupan kita masih ada,
akan ada lah. Semuanya dia azali lagi. Rahsia dia azali. Nyawa kita dia azali. Sakit macam mana pun, kalau Allah nak kata kehidupan kita masih ada, ada. Kalau kata dah tak ada, sihat macam mana pun, tak ada. Kadang sihat elok, tidur malam bangun tak jaga. Tidur malam, tidur pagi tak jaga. Mati dalam tidur. Kadang mati tengah bawa kereta pun ada. Mati tengah mengajar pun ada. Mati tengah semayang pun ada. Semua ada. Mati dalam berbagai keadaan. Mati dalam keadaan baik, husnul khatimah pun ada. Mati dalam su'ul khatimah pun ada. Mati dalam keadaan buat maksiat pun ada. Kita harap kita mati dalam, kita berdoa kepada Allah agar kita mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'ul khatimah. Janganlah engkau ambil nyawa kami dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang tak baik. Ni mati tetap mati. Mati tetap mati. Sihat macam mana, kuat macam mana, maka ubat apa pun, mati tetap mati. Cuma kita bersedia ke arah kematian. Bersedia ke arah kematian ni dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas-tugas macam biasa, lakukan tugas harian macam biasa. Sebab tugas-tugas itu juga merupakan satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan tugas harian sebagai guru, sebagai polis, sebagai tentera, sebagai apa pekerja sekalipun, dia merupakan ibadat. Sebab kita khalifah mentadbir muka bumi dengan macam-macam tugasan. Semua itu jika kita niat dengan untuk ibadat, kita niat dengan ikhlas, dia akan menjadi ibadat. Tapi jika kita tidak niat dengan kerana Allah, dia jadi adat. Kita niat satu pekerjaan itu kerana Allah, nak mencari rezeki, satu amanah dari Allah, nak mendidik manusia, kalau guru nak mendidik manusia, nak keluar daripada kejahilan, dia jadi ibadat. Kalau hanya sekadar mengajar saja, dia jadi adat. Begitu juga dalam perkara lain, niat itu penting. Mandi pun dia jadi adat. Mandi itu adat. Tapi jika kita mandi niat kadang dengan supaya dengan kesihatan tadi dapat aku menunaikan tugas-tugas jadi amanah oleh Allah SWT supaya sihat tubuh badanku, dia akan menjadi ibadat. Dia bukan payah, niat saja. Niat yang baik itu dari adat dia akan jadi ibadat. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Itulah antara yang dapat saya sampaikan, bahawa kita bersedia di atas kematian. Bila sampai masa kita, sampai roh kita, malaikat datang, dia akan beritahu kepada orang yang nak mati tadi bahawa aku telah mencari sesuap nasi untuk kamu, aku telah mencari air seteguk untuk kamu, setitik untuk kamu, tidak ada lagi. Dalam buku catatan ni Allah tengok, Allah catat dah, tak ada dah air untuk kamu nak minum, rezeki kamu dah habis dah. Udara untuk kamu nak menafas pun dah tak ada dah. Pakailah barang gas macam mana pun, tak ada dah. Allah tentu dah, Allah catat dah. Mereka hanya menjalankan, malaikat hanya menjalankan apa yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa aku mencari air untuk kamu, tak ada dah. Aku mencari udara untuk kamu bernafas, tak ada dah. Aku mencari macam-macam sesuap nasi untuk kamu, tak ada dah. Habis dah. Maka hari ini habis dah. Maka tugas aku adalah untuk mengambil nyawa kamu. Ini sampai masa. Jika sampai masa, tak ada dah. Habis dah rezeki kita. Walaupun kita orang tak makanan di mulut kita pun, tak dapat kita nak minum dah. Walaupun seteguk, setitik. Itu nak menunjukkan bahawa habis dah. Dah habis dah rezeki kita. Rezeki kita dah habis. Nyawa kita pun akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam persediaan kita untuk menghadapi kematian ini, mudah-mudahan kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita akan pergi, benda yang akan tetap kita akan pergi, maka kita lakukanlah ibadat. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak, istighfar kepada Allah banyak-banyak. Marilah kita jadikan diri kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa ingat kepada Allah. Allah kata, barang siapa yang ingat kepada aku akan ingat kepada dia. Barang siapa yang lupa kepada aku lupa pada dia. Lupa ni apa nama, bukan makna lupa ni Allah tak lupa nak ambil nyawa dia, dah, bukan begitu. Allah tinggalkan kita Quran. Allah sebut dalam Quran akhir sebagai penutup, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
Dalam Quran Allah sebut, "Waman a'rada an zikri." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Zikri ni, peringatan ni disebut ulama Quran. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran. Quran itu merupakan satu zikr, peringatan untuk manusia. Siapa yang berpaling daripada perintah Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan aku berikan kehidupan dia yang resah. Kehidupan dia yang tak tentu arah. Dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku akan bangkitkan dia di hari akhirat dalam mata dia buta. Lalu dia berkata, qala lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku ya Allah pada hari ini dalam keadaan aku mata buta, sedangkan di dunia dulu aku jelek? Allah jawab apa? Qala lima hasyar qala kadzalika atatka ayatuna. Allah jawab pada pertanyaan dia itu, dulu aku beri peringatan masa kamu hidup di dunia dulu. Dunia tak ada dah masa tu. Masa dunia dulu aku beri peringatan pada kamu, azikr, Quran, peringatan, kamu tak peduli, nasihat, kamu abaikan, kamu lupakan, maka pada hari ini kamu dilupakan. Bila maksud dia, bila kita lupa peringatan Allah, dari akhirat Allah akan lupakan kita. Bahkan Allah bangkitkan kita dalam keadaan buta. Buta ni maksud dia, ada ulama mentafsirkan keadaan buta yang betul-betul buta. Dan ada ulama mentafsirkan buta yang kita mata ada tapi tak dapat melihat. Mata ada tapi tak dapat melihat. Macam kita ni sekarang ni celek. Tapi ada bila malam kita jadi buta. Mata ada tapi buta. Bila gelap, lampu terpadam, kita jadi buta. Nak berjalan tak boleh, rumah kita tak meraba rata. Lampu tak ada, mata ada, tapi cahaya tak ada. Macam kita berjalan waktu malam, gelap gelita. Berjalan satu tempat. Kita berjalan satu tempat yang kita tak nak pergi, gelap. Ke mana kita nak pergi? Mata ada, bukan kita buta, tapi gelap.